Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kita dapat hadir bersama-sama dalam majlis ilmu, yang mana ianya merupakan asas kepada kita untuk mencari kebenaran yang membezakan antara hak dan batil. Walau bagaimana sekalipun ya kesibukan kita, cuba ruangkan kita mencari ilmu yang bermanfaat, kerana ilmu inilah yang akan menentukan juga di antara syurga ataupun nerakanya kita. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Jadi mengisyaratkan wajib kita mengetahui dalam bab ini, terutamanya pencipta kita, terutamanya manhaj kita, akidah kita, semuanya kita kena faham elok-elok. Dan Alhamdulillah, secara kasar saya akan menceritakan sedikit berkaitan dengan buku yang diterbitkan oleh Manhaj Clear Publication, yang mana buku ini bertajuk Akidah Islam Manhaj Salaf, ya, yang disusun oleh Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari, yang mana ianya merupakan satu di antara buku-buku yang menarik yang seharusnya kita menjadikan ia sebagai sumber rujukan secara kasarnya, ya, terutamanya orang awam, rakyat Malaysia, orang Melayu kita yang tidak boleh berbahasa Arab. Maka buku ini disusunkan kerana pentingnya, ya, akidah Islamiah ni, akidah Islam yang mengikut manhaj salaf. Yang ini bila disebutkan salaf, bermula daripada 3 kurun yang terbaik. Itu dia manhaj salaf, bermula daripada Rasulullah. Dan didalilkan dengan ayat dalam surah Al-Baqarah, fa'in a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu, wahai Muhammad, dan para sahabat beriman, sesungguhnya mereka itu akan dapat petunjuk. Kalau tidak, mereka itu fi syiqaq, yang Allah katakan mereka akan hancur, mereka akan berpecah. Maka ini yang paling penting. Dan yang menarik sekali, kadang-kadang kita bila tengok beli misalan buku-buku yang mana kita jumpa akidah Islamiah ataupun sekadar tauhid yang bicarakan khusus dalam satu bab je, bab tauhid, bab beriman dengan malaikat, tetapi kitab ini menggabungkan rukun iman yang 6 perkara, dikupaskan dengan secara kasar, ya, menarik, dan para asatizah sunnah digalakkan untuk menjadikan bahan rujukan. Bahkan bagi saya, buku yang begini boleh dijadikan bahan teks usrah, ya, teks usrah untuk anak-anak, untuk untuk mereka-mereka yang nak mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Penting sangat-sangat, ya. Masya-Allah, kita ucapkan, ya, syukur kepada Allah, kepada Manhaj Clear yang menerbitkan buku ni, yang mana ianya akan mendatangkan manfaat yang membawa kita kepada manhaj akidah yang betul. Kerana ianya telah hilang di muka bumi akidah yang betul ini, dengan secara kasarnya orang-orang tidak mahu, orang nak akidah falsafah, ya, tauhid falsafah. Maka akhirnya mereka tersasar daripada manhaj yang mustaqim dan manhaj yang betul, yang berdalilkan Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik, ya. Itu dia secara kasar. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah, dan saya galakkan kepada para jemaah supaya ada paling kurang satu seorang, ya, satu seorang. Bagi yang belum kahwin boleh buat hantaran. Masya Allah, ya. Baik. Sekarang kita masuk balik pelajaran kita di dalam tafsir Al-Quran yang masih lagi membicarakan surah An-Nazi'at, dan kita membicarakan dalam ayat hal ataka hadithu Musa, yang mana Allah yang membicarakan tentang kisah Musa. Dan kita telah bicarakan dalam kisah Nabi Musa AS, bila masuk bab Nabi Musa AS, dia akan tidak boleh dinafikan akan ada unsur-unsur cerita-cerita dari Israiliyat. Kerana cerita Israiliyat ni dia masuk, Masya Allah, Tabarakallah, bagi orang-orang yang berilmu pun akan terjebak dalam kesilapan. Oleh kerana tu, ya, para ulama hadis mengingatkan kita betapa pentingnya al-isnadu minad din. Sesungguhnya sanad
periwayat-periwayat hadis itu dari agama. Sehingga kan Ibn Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ini ilmu ini adalah agama. Ya, maka kita kena tengok siapa dengan siapa kita ambil. Ya, kalau tidak, kita tidak ada manhaj yang begini, manhaj yang clear, ya, membawa kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Cerita-cerita para nabi akan bercampur dengan Israiliyat. Ya, namun begitu dalam kaedah Israiliyat ini, ya, ataupun cerita-cerita yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, maka dia ada 2 kategori, benar dan tak benar. Ya, Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan kamu menafikan dan jangan kamu membenarkan. Mungkin kamu menafikan, ianya adalah benar. Mungkin kamu membenarkan, ianya tak betul. Namun begitu manhaj kita, cerita-cerita itu diambil bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu dikategorikan tak benar. Yang mana bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ianya benar. Okey, itu je kaedah dia, senang cerita. Ya, namun tidak dinafikan ada cerita-cerita yang menjadi penyebab penyedap cerita. Kita berhenti saja sekadar bercerita sahaja. Ya, di antara kisah yang menarik dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ini yang kita ceritakan bahawa ianya telah dihanyutkan ataupun telah dilepaskan ia di dalam Sungai Nil. Ya, dan kita tahu Sungai Nil ini adalah satu sungai yang menjadi tumpuan kepada penduduk Mesir, penduduk Sudan, penduduk di Afrika sana di bahagian tengah sehingga ke utara. Kenapa? Ia muncul di antara bukit-bukit di bahagian sana dan mengalir ke arah utara. Jarang sekali sungai-sungai di dunia ini mengalir ke arah utara. Seperti Sungai Nil, dan ianya bila banjir, ia mendatangkan banyak manfaat kepada penduduk Mesir, penduduk yang berhampiran dengan Sungai Nil, walaupun dia di Sudan sana ke, di Habsyah ke, di mana, di Afrika, di Afrika Tengah tu, maka ianya menjadi sumber kepada kehidupan mereka. Dan kita tahu bahawa Sungai Nil ini termasuk sungai yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sungai yang didatangkan dari syurga. Ya, 2 sungai, Sungai Furat dan Sungai Nil. Ya, namun begitu bagaimana kita nak membahaskan, pertama, jika keadaan hadis yang sahih itu kita beriman, dan kedua, bukan syurga yang kita sangka. Kenapa ulama dalam Ibnu Katsir sendiri membahaskan syurga itu terbahagi kepada 2. Ya, ada yang mengatakan 3. Okey, syurga yang Adam duduk, ya, syurga yang Adam duduk, yang disebutkan kalimah syurga yang Adam duduk itu, ya, bukan syurga yang dikatakan kekal abadi. Kerana kalau tabiat syurga kekal abadi, maka dia tak akan keluar untuk selama-lamanya. Itu hukum syurga kekal abadi. Tapi kenapa Adam keluar? Jadi perbahasan syurga tu berlaku di situ. Okey, kedudukan Nabi Adam berada di syurga yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, satu tempat istimewa yang cantik, indah dan yang canggih juga, tidak dinafikan. Ya, kedudukan Adam tidak dinafikan. Canggih, ya, hebat dan cantik. Cantik Adam, ya. Cantik, ahli syurga memang cantik. Okey, cuma saya tak selesa, ada dalam TV baru ni disebutkan seorang doktor, ya. Dia mengatakan kalimah Adam itu sendiri maksudnya hitam manis. Dia nak sesuaikan dengan tubuh badan dia yang agaknya macam hitam manis. Macam saya, dia kata. Salah tu. Itu penafsiran mana saya pun tak tahu. Ya, ia tidak boleh ditafsirkan begitu kerana Adam memang cantik. Ya, mungkin hadis yang dhaif yang dikaitkan dengan kisah Yusuf itu. Kecantikan Yusuf separuh kecantikan Adam yang dikatakan. Separuh kecantikan Adam, Nabi Yusuf tu pun macam mana anak dara, bukan anak dara je, anak dara, mak dara, semua sampai terpotong-potong tangannya kerana kecantikan, ya, Yusuf. Dan Rahil, mak dia tu, ya, begitu juga. Ya, namun hadis tu ada perbahasan sedikit. Cuma yang menarik sekali bila dibahaskan bahawa kecantikan Nabi Adam ini memang cantik dan Hawa memang cantik. Jangan nak disamakan dengan kulit kita yang sawo matang ni ke, atau hitam ke, hitam ni tak sama, ya. Kenapa? Kalau kita tengok kecantikan kita ni, macam saya duduk sini, setengah orang mungkin lawyer tengok kan, berbandingkan Nabi Yusuf duduk tu, ya, semua mata tertumpu kepadanya. Okey, baik. Jadi dalam kisah syurga tu, maka perbahasan yang pertama tu dia syurga yang mana Nabi Adam duduk. Dan syurga yang kedua yang menjadi perbahasan juga di antara para syuhada yang duduk sekarang ni.
Ya, para syuhada yang duduk, yang dikatakan mereka berada di taman syurga, yang roh mereka tergantung di dalam pundi di dalam burung yang berterbangan di dalam syurga. Okey, itu juga menjadi perbahasan. Ya, syurga, tetapi itu bukan syurga yang kalau masuk kekal abadi di akhir perjalanan kita di mahsyar nanti. Okey. Jadi perbahasan syurga pun menjadi perbahasan yang dahsyat. Jadi sungai yang dikatakan dikaitkan dengan syurga ini, adakah sungai syurga di kawasan Adam ke apa? Wallahu a'lam. Pertama kita serahkan urusan itu kepada Allah, tetapi kita beriman kedudukannya begitu. Baik. Dan penggunaan Sungai Nil dalam keadaan yang hebat pada ketika itu dan dikaitkan kerana kedudukan Sungai Nil itu beribu kilometer sehingga kan dikaitkan dengan pembinaan piramid yang dibina oleh Fir'aun pada zaman dahulu menggunakan pengangkutan di antaranya Sungai Nil, ya, kerana satu ketul batu piramid tu, ya, masya-Allah tabarakallah, besar. Ya, besar mana? Mata duk tengok nak saizkan dia. Pasal kita pergi memang besar. Besar dan berat. Ya, maka kedudukan itu batu itu dikatakan tidak diambil di kawasan yang biasa. Jauh ke pendalaman sana dari utara, dari selatan, dibawa ke utara melalui Sungai Nil. Ya, jadi ini di antara kelebihan Sungai Nil dan ianya satu perkara yang menarik. Kenapa? Penduduk Mesir pada satu ketika menyembah Sungai Nil. Ya, kita tahu kisah-kisah ni orang-orang dahulu memang dia tengok pelik sikit, dia macam golongan Hindu yang mana tengok menarik sikit dia akan jadikan bahan sembahan. Dan sehingga satu tahap berlaku pada zaman Saidina Umar, yakni sebelum tu dan sampai tahap zaman Saidina Umar, orang yang mengorbankan wanita kepada Sungai Nil, ya, sebagai satu sembahan. Itu kepercayaan karut-karut yang mana akhirnya bila Islam datang menyelesaikan masalah tersebut. Ya, tu dia, sampai begitu sekali mereka memuja Sungai Nil, ya, mengorbankan tiap-tiap tahun seorang wanita untuk dipersembahkan kepada Sungai Nil. Jadi alhamdulillah, ya, agak menarik dalam perkara ni kerana perbuatan-perbuatan itu masih lagi ada berlaku pada orang Melayu kita. Penyembahan atau pemujaan pada sungai, pada lautan. Di antaranya kita pernah dengar pemujaan pada lautan. Laut apa? Di bahagian Laut Cina Selatan. Itu masyhur. Tuan-tuan dan perempuan masyhur. Kenapa? Kerana bila orang kadang-kadang balik daripada memancing ataupun dari laut tu, ya, dia kena, bukan mabuk laut, dia kena rasukan. Maka di situlah yang datang pemujaan. Apa dia? Lagu tu, ulik mayang diulik. Kan? Ya. Kalau dengar lagu tu pun kita tengok ulik ustaz pula nak menyanyi orang, ya. Ianya merupakan satu, walaupun dikatakan ini di antara saya tidak berapa setuju, ya. Allah ampunkanlah kementerian yang mana kadang-kadang kementerian menganggap itu sebagai satu budaya kita, ya. Apa dia? Kesenian, ya, kuda kepang, apa lagi yang berkaitan dengan makyung, lepas tu yang berbentuk ada pemujaan. Ya, ia bukan tradisi kita dan bukan kesenian kita. Jika ianya berlaku dalam masalah syirik, maka ianya perlu dihilangkan. Itu je kaedah dia. Kaedah macam mana Saidina Umar buat tu, itu kaedah dia. Dia pergi tebang pokok yang menyebabkan orang memuja. Ya, dia tengok pokok yang di mana bai'ah berlaku di bawah pokok tu, terus ditebang bila dilihat orang datang untuk seolah-olah memuja, ya. Yang mana sahabat berkata, ya Rasulullah, jadikan kami zatul anwat, ya, pokok yang digantungkan pedang seperti mana orang kafir memiliki pokok tersebut. Kan Rasulullah terus, ya, marah, ya, dalam iktiqad yang menyangkakan pokok itu ada keberkatan. Jadi Saidina Umar tebang. Dan orang marah. Apalah, ya, tempat sejarah begitu ditebang. Mana lebih besar, ya, tempat sejarah ataupun tauhid ummah. Tu dia. Kita mikir dari sudut tu. Ulik mayang diulik ni, ya, memang satu seruan kepada jin. Puteri dua, dah mula. Berbaju serong, itu semua dia, ya. Bersubang gading, semua dibuat. Puteri dua, puteri empat, puteri berapa semua puteri tak tahu. Puteri itulah syaitan, iblis, ya. Dan ucapan yang terakhir, kami sembahkan, pulut yang dihidangkan tu disembahkan. Syirik.
Kita takut kepada benda-benda ni. Kerana saya dah cerita dulu, saya adalah cucu bomo dan menyaksikan benda-benda syirik ni. Ya, di Perak tu, di Sungai Perak tu, mereka buat pemujaan Sungai Perak kerana percaya adanya hantu air. Orang Perak kata hantu air. Ya, ada. Mereka percaya dan saya menyaksikan waktu tu saya kecil. Kalau saya besar memang saya akan tegur lah. Ya, ataupun saya tak join sekali. Tetapi bila kita tengok menyaksikan pemujaan, ya, percikan dia rembas, dia renjiskan air tu, ya, adalah satu pemujaan. Nauzubillah, minta Allah ampunkanlah. Ya, minta Allah ampun bagi petunjuk pada orang Perak tu. Ya, perbuatan itu adalah syirik, clear syirik. Kerana percaya kepada hantu air, takut kepada hantu air, ya, sedangkan ianya syaitan belaka yang nak menakut-nakutkan manusia. Dibawalah cerita kisah lama yang berkaitan dengan mak saudara saya mati, salah seorang tu mati di Sungai Perak. Dikaitkan itulah. Jadi bagi kita tak, ya, benda syirik tetap syirik, dia bukan adat dan bukan budaya. Perlu dihilangkan. Ya, perlu dihilangkan. Subhanallah. Kesenian ke apa, kalau benda-benda syirik begini perlu dihilangkan. Itu kaedah dia. Okey? Jadi maaflah, dalam bab ini kita agak tegas kerana kita nak menjaga akidah ummah. Ya, kalau kita nak jaga kesenian, tetapi akidah ummah yang boleh rosak dan menyebabkan masuk neraka, tak guna. Apa arti kesenian yang boleh membawa kepada neraka? Na'udzubillah. Kita ada manhaj akidah kita yang tersendiri. Kita berdiri, mengabdikan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, menunjukkan sesungguhnya solatku, nusukku, hajiku, hidupku dan matiku semua kerana Allah. Kita tidak ada pilihan dalam bab ini kerana siapa, tapi semuanya kerana Allah supaya akidah kita ni bersih. Baik, dalam bab yang kita akan bicara ni berkisar berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam yang kita telah bicarakan dalam surah Al-Qasas. Kita buka balik surah Al-Qasas tu untuk melihatkan cerita selanjutnya. Baik. Panas tak? Panas tak? Bila saya sebut panas tu berarti saya panas. Memerlukan aircon. Okey. Dalam pelajaran yang lepas kita menyaksikan mak Nabi Musa AS, dia telah meletakkan baby dia Nabi Musa AS dalam cerita yang betul, ya, di dalam tabut. Dalam bahasa istilah tabut ni digunakan berbagai-bagai. Kita akan melihat tabut ini juga akan muncul di dalam surah yang lain, ya, dalam surah Baqarah. Dalam kisah tabut tu dah dibawa oleh para malaikat, diletakkan dalam kisah Nabi selepas Nabi Musa AS. Cuma dalam bab ini yang dikaitkan saya gunakan tabut ini kerana dia bekas itu, bekas yang mana boleh diletak seperti besin lah, senang cerita. Anak muda tahu ke besin? Ya, tak pernah duduk dapur. Tahu besin? Tak tahu. Tahu, alhamdulillah. Ya. Baik, diletakkan dalam besin tabut tu yang dibuat daripada jerami dan dilepaskan di dalam Sungai Nil. Bayangkan seorang ibu nak melepaskan baby yang tak tahu apa-apa, dalam keadaan dia takut, ya, bagaimana kedudukan baby ni, macam mana kesudahannya, ya. Lalu dia katakan kepada anak perempuannya, ya, yang besar. Mula dia tidak terangkan, tetapi di akhir kita tahu anak perempuan tu besar. Di sini kita mengatakan jarak di antara kakak Nabi Musa dengan Nabi Musa tu pun ada jarak yang orang tak sangka. Ya, kalau orang kata dia ni beranak kan, tiba-tiba beranak lagi. Lah, kakak dia dah besar. Ya, 15 tahun baru dapat anak yang lain. Itu berlaku di zaman kita pun. Jarak anak tu akan berlaku. Kadang-kadang dia nakkan anak tak boleh, tak ada rezeki. Ya, tak ada rezeki. Akhirnya dia beranak juga, tapi dengan jarak yang jauh. Macam Sarah alaiha salam yang mana isteri kepada Nabi Ibrahim, ya. Kita sebut alaihi salam ke? Okey. Ala kulli hal, bahawa Sarah itu pun beranak dalam usia dia yang mana dah monopos. Kalau ikut kan, monopos dia tak boleh nak mengandung. Tapi dia mengandung. Itu yang Sarah bila dapat tahu malaikat kata, aku akan dapat anak, dia tepuk muka dia macam tu. Aku dapat anak, biar betul kan. Tetapi itulah hakikatnya.
Bila dia dapat anak, cuma kita lah nakal-nakal. Itu cucu ke? Alamak, katakan. Hanya anak. Rezeki. Ya, rezeki dalam keadaan yang begitu. Jarak itu. Jadi jarak isteri, anak, kakak Nabi Musa dengan Nabi Musa menunjukkan bahawa orang tak sangka mak dia tu mengandung dan beranak. Ini dia, kerana kejadian itu agak cemas. Yang mana Allah jadikan dalam keadaan mak dia mengandung, orang tak perasan, sesiapa pun tak perasan, dan waktu dilahirkan, orang tak perasan. Ya, agak menarik. Tapi dalam khilal 9 bulan. Ya, dikatakan dalam 9 bulan itu berlaku semua, dan pengistiharaan oleh Fir'aun membunuh anak-anak lelaki telah mereka ketahui. Oleh kerana itu dia pun cuba rahsiakan. Tetapi kita tahu dalam cuba merahsiakan itu tidak semudah yang disangka. Dalam keadaan suasana waktu itu tentera-tentera lalu lalang mencari budak-budak kalau beranak, apa dia buat dulu? Ya. Tanya orang tak kahwin, mana tahu siapa yang dah kahwin, kan? Dia akan menangis dulu. Ya, dia akan menangis dulu, kecuali Isa alaihissalam dan juga Maryam. Itu keistimewaan yang Rasulullah kata. Okey. Ala kulli hal, dia akan menangis. Lepas tu nak kontrol menangis tu dengan apa? Susu. Itu je lah. Ya, dengan susu. Maka akhirnya terjaga Musa alaihissalam. Maka di situlah dia buat cepat-cepat dan seolah-olah menunjukkan ada jarak di antara Musa dilahirkan dengan waktu malam tu, ya, dalam keadaan yang mencemaskan, betul-betul mencemaskan. Ya, kalau dapat mati. Tuan-tuan dan perempuan, Allah ada. Itu kelebihan keluarga Nabi Musa alaihissalam yang dikatakan orang yang beragama daripada Bani Israel ini. Ya, mereka, keimanan mereka kemuncak. Oleh kerana itu kita kena ada sifat ini. Apa dia? Tawakkal ala Allah. Bertawakal terus kepada Allah. Jangan biarkan cemas Allah sakit kepala mana Panadol, lepas tu tolong urut kepala. Sekadar tu tak boleh. Dalam keadaan satu perkara yang yang dikatakan mustahil kita boleh menyelesaikan, ingat, Allah boleh selesaikan. Itu je. Di saat suatu perkara yang kita memang tidak mampu untuk menyelesaikan, hatta kalau kita mampu menyelesaikan pun, kena tawakal kepada Allah. Kadang-kadang kita rasa kita mampu menyelesaikan, bila sampai satu tahap, last minute, tak boleh. Ya, tak boleh. Walaupun kita ada kemampuan peringkat awal. Itu pasal kita katakan, semua kena serahkan kepada Allah. Lihat lelaki yang terkurung di dalam gua. 3 orang yang terkurung dalam gua. Bukan budak kecil. Bukan orang tua renta. Ya, orang lelaki yang gagah, yang kalau tolak tu tak jadi masalah. Tiba-tiba terkurung dalam gua. 3 lelaki tolak batu tu tak boleh. Lalu dikatakan kita akan mati. Itu je. Tetapi ada Allah. Itu je. Ya, yang menyebabkan, okey, masing-masing bertawassul. Yang dibenarkan syarak, apa dia? Bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dilakukan. Ajaib. Kekuatan yang ajaib. Kekuatan yang tidak boleh difikirkan oleh akal. Itu yang dikatakan doa boleh menembusi dinding-dinding besi. Ya, begitu dahsyat dia boleh tembusi. Doa boleh menembusi ikan paus yang dibuat oleh Nabi Yunus. Doa boleh menembusi apa juga yang mana tak boleh tembusi. Doa boleh menembusi. Akhirnya kesan daripada doa tawakal kepada Allah, maka bayangkan gua yang ditindih oleh batu yang besar boleh dibuka. Bukan kerana mereka yang buka. Siapa yang buka? Allah. Dia bergerak sendiri. Ya, bergerak sendiri. 3 kali bergerak, akhirnya baru dapat keluar. Tu dia. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam, dah tak ada jalan, namun diilhamkan oleh Allah kerana dia orang soleh. Ini penting, mak bapak kena jadi orang soleh, nak memastikan perjalanan anak itu akan jadi orang yang soleh, akan terselamat. Allah dah ceritakan dalam Al-Quran banyak kali. Dalam surah Kahfi sahaja 2 kali yang kita baca kali lepas. Ya. Dalam surah Kahfi, ya, apabila budak itu dibunuh oleh Khidir, apa dia? Dalam ayat tu Allah katakan, ya, tentang budak ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana. Adapun budak itu mak bapak dia adalah orang yang beriman, orang yang soleh. Clear. Allah ceritakan. Allah korbankan budak tu disebabkan nak menjaga mak ayahnya keimanan. Oleh kerana itu kita kena faham elok.
Kedudukan kita yang soleh, Allah akan pelihara kita dan pelihara keturunan kita juga. Keturunan itu dikaitkan dengan ayat yang berikutnya. Apa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana abuhuma salihah. Ya, adapun dinding yang nak terjatuh itu adalah milik dua anak yatim yang berada di Madinah itu, di bandar itu, dan adalah bapa dia orang yang soleh. Nampak tak? Clear? Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, jangan takut kita bertawakal kepada Allah. Sesuatu yang tak logik di akal boleh selamat, Allah akan selamatkan. Satu perkara yang kita rasa tak boleh kita miliki, Allah izinkan kalau tawakal kita tinggi kepadanya. Tapi nak membina tawakal itulah yang menjadi masalah. Ya, nak membina, nak menambahkan keyakinan kita kepada Rabb kita, itulah yang menjadi kita masalah. Bina. Kita kena binakan. Dalam keadaan begini kita kena binakan. Kerana apa? Satu hari kita punya tawakal itu akan memberi kesan yang besar dalam apa juga perkara. Ya, Ustaz boleh cakap ni kan. Dan mudah-mudahan kita Allah berikan kekuatan. Baik, apabila mak Nabi Musa, kita lihat ya ayat seterusnya. Baik, tengok dalam surah Al-Qasas ya. Ayat yang ke-7 kita sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum 'aduwan wa hazana Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka letakkanlah dia ke sungai Nil dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati. Kerana sesungguhnya kami akan mengembalikan kamu kepadamu dan menjadikan salah seorang rasul. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibat dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tenteranya adalah orang-orang yang bersalah. Okey, baik. Dalam ayat ini Allah mengatakan lepaskan. Ya, dan kita lihat ayat ini dan satu lagi ayat dalam surah mana ya? Okey, tak ingat. Tapi menceritakan ibunya. Ayat ni akan kita jumpa, ibunya kata, "Pergi wahai anak perempuan aku, ya, ikut ke mana tabut ni bergerak, ya, ke arah mana." Dan rupanya dalam pembinaan istana yang dibina oleh Fir'aun, dia masukkan telaga sungai ini di dalam kawasan istananya, ya, di dalam kawasan istananya. Oleh kerana itu kita melihat ya dalam ayat Al-Quran yang Allah ceritakan Fir'aun berbangga, "Tidakkah kamu lihat sungai Nil di bawah istanaku?" Tu dia kaedah dia. Dia berbangga. Kenapa? Sungai Nil mempunyai keistimewaannya itu yang menyebabkan dia masukkan sebahagian ya sungai Nil ini ya melalui istana dia. Wah, itu dia keagungan. Kontraktor dia hebat. Ya, memang kontraktor pada zaman tu hebat. Dahsyat. Yang mana boleh melakukan perkara tu. Saya tertarik bila tengok sungai mengalir di bawah istana tu kan. Saya pergi seorang hamba Allah, Masya Allah, ya, Datin tu offer kita duduk di satu chalet dia di Sungai Bakak sana. Pergi, Masya Allah, chalet dia tu, ya, dia buat tu, sungai mengalir bawah dia. Saya kata macam Fir'aun pula kan. Tapi cantik kan, cantik. Waktu tu pula malam tu macam hujan sikit, air tu deras kan, tapi menarik lah. Saya agak tertarik dalam bab tu, ya. Okey, nak menceritakan keagungan, kemegahan bila sungai itu mengalir pada Fir'aun. Rupanya itu semua, tuan-tuan dan perempuan, ini dinamakan hikmah. Hikmah kita tidak mampu untuk membicaranya. Mungkin hikmah itu datang pada esoknya. Mungkin hikmah itu datang
akan datang, ya, yang mana kita tak tahu berapa tahun dia akan datang muncul hikmah, baru kita akan akui, oh ini hikmah dia, ini hikmahnya. Oleh kerana itu, hikmah kita tidak mampu untuk berbicara melainkan Allah yang mengetahui hakikatnya. Dalam peristiwa itu, apabila dia melepaskan anak dia dalam keadaan sedih, ya, sedih, lalu dia katakan kepada kakaknya, Qusihi, pergi tengok, kamu tengok ke mana? Bayangkan di tengah malam tu, ya, kakak dia ekorkan, ya, perjalanan adik dia tu mengikut Sungai Nil. Oh, bukan senang tu. Berapa jarak perjalanan satu malam tu, ya. Kalau ikutkan kaedah ni, satu malam perjalanan. Tapi tak tahu bila, wallahu alam. Yang paling penting, waktu pagi tu sampai ke istana Firaun. Itu menarik, ya. Menarik sekali. Seorang ibu yang telah melepaskan anaknya, kira hati mereka, dia dah hancur dah. Dah kata, kalau anak ni tak mati dibunuh, dia akan mati tenggelam atau mati kelaparan. Tu je. Ya, kalau dah jauh pergi, tak tahu ke mana, mati kelaparan. Tuan-tuan dan perempuan, kita hanya mampu merancang, Allah yang menentukan. Itu yang menarik. Kisah Musa ni ada dua tiga cerita yang menarik. Mula-mula menggerunkan, tetapi kesudahan menyenangkan. Ya, mula-mula menakutkan, kesudahannya menarik sekali. Ini kisah Musa, ya, kisah Musa. Dia macam kisah Nabi Yusuf juga. Kisah Nabi Yusuf bermula daripada apa dia? Telaga buta berada dalam istana. Begini kisah Nabi Musa. Menarik sekali. Okey, baik, kita lihat, ya. Kita lihat apabila Allah mengarahkan, ya, mengarahkan letak diwahyukan, diberikan idea, ini juga kita katakan orang-orang soleh, firasat ataupun kelebihan orang yang soleh. Allah akan bantu. Ya, Allah akan bantu. Jangan kita kata tak ada siapa yang nak bantu kita. Allah akan bantu. Cukup ayat ni, mak Nabi Musa dibantu oleh Allah memberi ilham apa yang nak buat. Apa yang nak buat. Subhanallah. Bukan sebarangan. Oleh kerana itu, bila kita mampu untuk melakukan amalan soleh, perancangan kita berjaya. Yang pertama sekali, apa dia? Alhamdulillah. Bukan kata, aku boleh. Sorry. Ya, no. Tak boleh kata, aku boleh. Ya, kata Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, tu dia, kaedah dia. Ini aku boleh, aku boleh, aku boleh. Boleh sungguhlah kesudahannya. Baik. Jadi dalam bab ini, apabila Nabi Musa dilepaskan dalam keadaan hati maknya pecah, luluh kata orang, ya, maka dilepaskan, kakak dia tengok sampai mana? Bayangkan dia ikut dan akhirnya dia nampak baby Musa ini, ya, dia masuk, ya, dalam air Sungai Nil yang besar. Sungai Nil ni kalau ikut besar, tapi perjalanannya wallahu a'lam, kita tak dapat nak gambarkan. Siapa yang pernah melihat Sungai Nil tu, dia tahulah. Jadi dia masuk, dia berjalan agak menyeberangi sungai, akhirnya masuk ke kawasan istana Firaun. Yang mana tempat itu adalah tempat mandi-manda bagi dayang-dayang dan isteri Firaun. Bayangkan dia masuk, ya. Yang menarik dalam kisah ni, dikatakan, saya tak pasti kedudukan hadis itu, tak perasan juga, tapi dikaitkan bahawa yang mengambil Firaun ini, Nabi Musa ini adalah seorang dayang yang mempunyai penyakit kulit sebenarnya. Lalu bila dia ambil, tiba-tiba boleh sembuh. Wallahu alam. Cerita Israiliyat mungkin. Ala kulli hal. Sebentar, menunggu. Tetapi bila dibawa, dan inilah yang menarik sekali, ya. Keturunan Firaun ini, kalau mengikut sejarah Firaun, keturunannya tidak memiliki anak yang banyak. Ada satu anak, ada dua anak, ada yang tak beranak. Begitu kedudukan Firaun yang dikaitkan dalam kisah Nabi Musa. Firaun, ya, yang tidak memiliki anak. Itu yang kita lihat hikmah yang kita tak jangka. Kerana ganasnya Firaun ni, ya, akhirnya Allah bagi yang Firaun di zaman ni tak ada memiliki anak. Okey, baik. Bila dia tidak memiliki anak, tetapi dia telah diberikan pandangan ahli nujum dia tu,
mengatakan bahawa seorang baby akan lahir akan menjatuhkan kerajaan tuanku. Itu yang menyebabkan dia keras hati, Firaun ni. Dia keras hati disebabkan perkataan itu. Maka Asyah bintu Mazahim, isteri kepada Firaun ini, orang perempuan nak anak tak dapat anak, nak anak tak dapat anak. Apa dia buat? Ambil anak kucing, kadang-kadang dia bela. Ambil anak patung, dia bela kan. Nak anak. Oleh kerana tu bagi bapa-bapa kena faham juga Kalau seorang anak dara kita tu dah cukup usianya, sukanya baby, suka maksudnya dia dah nak kahwin tu. Kahwinkan. Jangan kamu ni mengada apa. Tak, kahwinkan. Offer dia nak kahwin, biar aku carikan. Macam tu. Jangan biarkan, alahai kesian dia. Main dengan anak kucing, main dengan anak-anak orang je kan. Sekadar begitu, tak. Gunakan kekuatan kita, kebolehan kita, cari jodoh kan. Jangan ambil orang kata, perkataan orang, telaga cari perigi. Peduli apa dengan orang kata. Itu di antara sunnah yang berlaku pada zaman Rasulullah. Telaga cari perigi. Selama ni perigi cari, telaga cari perigi pula. Telaga cari timba. Selalu timba yang cari telaga. Ini telaga cari timba. Zaman sekarang kena buat begitu. Telaga cari timba. Terutamanya jika timba tu orang yang soleh. Orang lelaki yang soleh kita carikan. Apa salahnya? Ini kesianlah kawan tu mangkor, kata orang Perak, mangkor macam tu je. Nak dara tu. Sampai sudah tak kahwin-kahwin. Disebabkan bapa tak faham, mak tak faham. Anak tu kesian begitu je. Apa masalahnya susah sangat? Jemaah lelaki kita Batu Salam tu banyak yang tak kahwin lagi. Kahwinkan. Amboi, Sawadil, bahaya. Okey, baik. Nak menceritakan Asyah bila tengok baby, subhanallah, sukanya. Selama ni aku kahwin tak dapat baby, inginkan baby. Kerana bila kahwin tujuannya nak menambahkan zuriat ataupun memiliki zuriat. Maka dia terus ambil baby itu, dia peluk terus. Dahsyat. Seorang wanita yang kita tak mampu untuk bicara, orang lelaki tak mampu. Tapi perempuan membicarakan betapa sayang. Selama ni nak baby, tiba-tiba muncul baby. Muncul baby bukan melalui kelahiran, tetapi dapat begitu. Tu pasal bila orang buang baby ni, aduh, jenis tak tahulah tak tahu. Dia buat macam Nabi Musa pula tu, tapi masalahnya dia bukan buang dalam bekas, dia buang campak aja baby tu dalam sungai. Nauzubillah, mati macam tu. Baik. Jadi bila dia dapat terus dia peluk, dia bawa ke dalam, dia hiasi, dia jaga betul-betul. Dalam tempoh begitu, bayangkan. Di situlah bermulanya acara yang saya katakan, mula-mula mak Nabi Musa dalam keadaan takut. Tapi tiba dah masuk istana. Dalam istana kita tak tahu lagi apa terjadi. Okey. Dikaitkan dalam kisah ini, kita baca pun dalam di antaranya Ibn Kathir dalam bab ini, dikaitkan bahawa apabila Asyah mendapat baby tersebut, dia begitu sayangnya, dia jaga, dia bersihkan baby tu dalam hari tu juga, hari tu. Dan baby tabiatnya dia akan lapar cepat dan dia nak menyusu. Pertama, ditunjukkan kepada Firaun, qurrata aini walak. Dia kata, ini cahaya buah hati kita dan cahaya saya dan abang. Apa Firaun katakan? Laki walaysa ana. Tu dia. Kamu tetapi bukan aku. Tu dia. Ganas. Perkataan dia kasar. Dan aku takut budak inilah yang dikaitkan akan menjatuhkan kerajaan aku. Tu dia. Itu ucapan pertama Firaun. Kalau dikata, okey, buah hati kita kan, dia akan menjadi lembut sedikit. Tetapi kekerasan itu berlaku bila dia kata buah hati kamu dan bukan aku. Dan aku takut budak inilah yang akan menjatuhkan kerajaan aku. Kenapa? Kulit Bani Israel dikenali. Warna Bani Israel dikenali. Berbeza dengan bangsa Kibti. Dia ada perbezaan. Dan dia kenali ini anak Bani Israel. Okey. Lalu Asyah pun pandai. Seorang isteri kena bijak dalam membicara benda yang baik. Abang, macam mana budak ni akan menjatuhkan abang sebagai raja? Sedangkan dia berada dengan kita bawah didikan kita. Betul juga kan? Kita yang jaga dia, takkan dia nak derhaka kepada aku. Di situ bingungnya Firaun. Cerdik tapi tak cerdik. Okey. Di situ dia termakan. Itu pasal pentingnya perbicaraan wanita ini kepada suami dia kena penting. Kena bijak dan bicara. Okey. Akhirnya
Bila dia dengar percakapan itu, maka disitulah dia terlembut hati, ya. Lepas tu dengan hujahnya kita tak ada anak, abang tengoklah, takkanlah kita nak biarkan begitu sayang budak ni dapat anak, biarlah kita jaga, kita bimbing, bagai-bagai lah. Ya, itu kaedah orang yang biasanya nak ambil anak angkat. Ya, alhamdulillah. Dan saya nasihat bagi mereka yang tidak ada anak, ya, bersabar, banyak berdoa. Ya, jangan pergi macam saya pernah cerita tu, seorang tu bila dia tak ada anak, ya, dia pergi ke Bomo pun tengok atas bawah, tengok kat kaki dia ada tahi lalat besar, ya, sebesar ni tahi lalat. Biasa tahi lalat tik kecil aja, ya, sebesar ni. Dia kata, inilah tahi lalat sial yang awak tak boleh anak. Buang tahi lalat tu. Buangnya, la ilaha illallah, potong. Dia tunjuk kat saya ni. Saya kata, kenapalah kamu buat benda ni? Syirik. Terjebak dalam masalah syirik. Berbanding seorang lagi tak boleh anak. Ya, dia berdoa, berusaha. Waktu tu UPM tengah buat satu research pengkajian berkaitan dengan inilah proses perhamilan seorang wanita tu, dan isteri dia jadi bahan uji kaji. Masya Allah, kan? Maka dibuat, ya, dia dah doktor pun dia tu sekarang ni. Maka dibuat uji kaji dan buat perhamilan tu jadi. Masya Allah. Selama 9 bulan dia berada di hospital dalam bawah kajian pihak sana. Dan akhirnya beranak. Alhamdulillah. Bukan beranak saja, beranak-ranak lepas tu. Masya Allah. Itu tidak syirik, ya. Tapi kita tawakal kepada Allah dan usaha. Begitu kedudukannya. Berbandingkan dengan sahabat ni, lepas dia buang sampai sekarang tak beranak-ranak, ya. Subhanallah. Ini ujian sebenarnya. Ada hikmah juga yang kita tak tahu. Tapi jangan sampai kita syirik lah. Baik. Akhirnya bila Fir'aun, Asyah mengatakan kepada Fir'aun sesuatu yang menyebabkan juga Fir'aun lembut hati, maka tinggallah Musa di dalam itu pada hari itu. Kerana ianya berlaku dalam tak habis tempoh 24 jam. Ya, kenapa baby ni nak menyusu ni? Nak susu, bukan macam zaman sekarang ada susu Lactogen, Dash Lady apa lagi, ya. Mereka zaman dulu bukan pergi ambil botol susu tu, tak ada pun botol susu. Bukan pergi ambil lembu tu letak bagi menyusu, tak ada, ya. Sekarang nak bagi baby tu susu. Macam mana? Ya, tak ada pula zaman dulu ubat makan boleh wanita-wanita yang tak bersusu pun boleh keluarkan susu, tak ada. Maka disitulah jadi pening kepala pula. Okey, kita lihat apa yang berlaku. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dan berkatalah isteri Fir'aun, ini adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyedari. Nampak tak yang saya katakan? Ya, isteri Fir'aun kata, Qurrati aini li walak. La, Fir'aun kata. Asalnya dia nak bunuh. Tapi bila disebut tu, isteri dia pun terang, ya, jadi dia lembut hati sedikit, bau sedikit tu, ya. Kita akan tengok, ya, acara-acara yang lain tu masih lagi ada kekerasan hati Fir'aun. Tapi seorang isteri, seorang wanita dengan baby dia lain, ya, lain kedudukannya. Baik. Ingat, ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahsia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang yang percaya kepada janji Allah. Di sini yang dikatakan bahawa kisah kelahiran Musa itu diceritakan pada sebelum itu. Ya, sebelum itu, waktu Nabi Yusuf, kemunculan Nabi Yusuf tu, kisah Nabi Musa tu macam dia diketahui bahawa kemunculan Nabi yang akan menjatuhkan satu kerajaan yang zalim telah diketahui. Ya, yang mereka bicara, adakah itu zaman Nabi Yusuf? Dan didapati bahawa ianya zaman Nabi Musa. Ya, jadi apabila dikatakan begitu, maka Allah,
Ya, Allah menceritakan dia menjaga hati seorang wanita yang sebenarnya kalau ikut dia nak luahkan juga, tapi bila dia luah, risikonya Musa akan dibunuh dan dia pun akan dibunuh. Itu dia risiko dia. Kenapa? Kenapa dia buang Musa? Jadi kamu pengkhianat, kamu dibunuh, Musa pun akan dibunuh. Tetapi disebabkan pemeliharaan Allah itu, oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita ni kita sangka kita. Dah Allah yang menggerakkan hati kita supaya kita berjaya, supaya kita mampu, supaya kita segala-galanya. Sehingga waktu solat pun, azan tu hayya ala solah, apa kita kata? La haula wa la quwwata illa billah. Tak ada kekuatan yang boleh menggerakkan kita, melainkan dengan izin Allah. Jadi itu semua program yang Allah dah programkan. Okey, menarik. Kita teruskan. Okey. Wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun wa harramna alayhi al-maradi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baitin يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dan berkatalah ibu Musa kepada kakak Musa yang perempuan, ikutilah dia, maka kelihatannya lah oleh Musa dari jauh, sedangkan mereka tidak mengetahui. Itu yang saya ceritakan, bagaimana kakak dia perhati sampai mana. Kita tak nampak lagi kakak tu usia berapa kan. Mungkin dia kakak tu kecil, ya, ikut dia cakap mak, tapi kakak ni besar. Yang membuktikan dia besar di sini. Dan kami cegahkan Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mahu menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, kakak dia tu, mahukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Okey, tu dia acara yang berikutnya. Apabila baby tu dah ada di istana, Fir'aun pun dah lembut hati. Kalau tidak, Fir'aun kata bunuh aja. Bunuh. Bukti dia jadi lembut hati. Asyah tak mampu untuk membuat keputusan dalam keluarga. Kan? Kerana raja, itu raja dan suami dia. Maka dia berbincang, wahai abang, anak kita tu, baby tu, dia lapar nak makan, nak menyusu. Siapa boleh bagi susu sekarang ni? Di situ Fir'aun pun terfikir. Okey? Dan Fir'aun mengisytiharkan sendiri, mengarahkan kerajaan dia, isytihar kepada wanita-wanita yang boleh menyusukan Musa. Siapa yang boleh menyusukan Musa, dia akan menjadi ahli keluarga ataupun menjadi orang dalam kerajaan yang hebat. Tu dia. Oleh kerana itu kita kena faham, ya. Kalau bibik pun dia boleh menjadi orang yang hebat bila berada di tempat yang hebat. Tapi menarik, ya. Menarik. Kerana Musa dah mula menangis, ya, dijadikan sebagai satu perkara yang Allah rancang untuk mengembalikan emaknya, ya, mengembalikan emaknya. Maka di situ Allah ceritakan apa dia? Dan kami cegahkan Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mahu menyusuinya. Siapa yang tak nak jadi orang besar dalam istana? Siapa yang tak nak duduk dalam istana? Ya, siapa yang tak nak? Cakap, saya pun nak kalau dapat. Ya, tetapi apabila Allah yang merancang, lain perjalanannya. Dan budak-budak kalau bagi suap apa, diminum je. Bagilah mak suapkan susu makcik ke pakcik ke apa, itu yang jadi anak sesusu. Ya, adik-beradik sesusu. Yang macam Nabi SAW yang menyusu dengan Halimatun Sa'diyah. Yang mana Abu Usamah pula, apa ke nama dia? Abu Salamah, Saidina Hamzah yang merupakan bapa adik-beradik sesusu, kerana mereka menyusu dalam satu ibu susu yang sama. Okey? Maka kebiasaan wanita baby ini dia akan menyusu, dia tak kira siapa ke, dia akan menyusu. Tetapi berbeza dengan Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang menghalang susu dia? Allah.
Allah menghalang daripada baby ni menyusu wanita-wanita. Bawalah macam mana hebat wanita tu. Dia kata susu dia nombor 1 ke nombor apa jenis susu. Tak kira lah bawa. Semua tak boleh. Di situ Firaun dikatakan pening kepala. Pening kepala pula. Macam mana ni? Tak mau. Tiba-tiba di sinilah kakak Nabi Musa muncul. Ini menunjukkan dia bukan budak-budak. Dia agak dah dewasa dan boleh bagi idea. Maka dia melihat keadaan macam itu, dia cepat-cepat bagi idea. Adalah mustahil dia balik dulu. Ya, dalam jarak yang jauh dikatakan, dia menyaksikan, lepas tu waktu kerajaan istiharkan. Ibu-ibu yang boleh menyusu, dia pun ikut kerana dia perempuan. Kalau dia laki masalah, maka dia perempuan, dia mendengar, ya, dan dia tidak menonjolkan diri dia dulu. Maka cuba, orang datang cuba bawa ramai waktu tu nak menyusukan Musa. Semua ditolak. Dan akhirnya, wanita ini, kakak dia kata, tuanku, saya nak bagi cadangan, saya dapat tahu ada seorang wanita yang menyusukan orang juga. Bolehkah saya bagi tahu dan bawa dia ke sini? Lalu Asyah kata, bawa. Maka dibawa. Siapa dia? Mak dia. Nampak tak? Macam mana Allah kembalikan balik. Dulu Nabi Musa kalau ada di rumah tu, ya, akan dibunuh. Sekarang Nabi Musa berada dalam istana, dikawal oleh raja-raja, pengawal istana. Siapa kacau Musa? Dia yang kena bunuh, kan? Nampak tak bagaimana perubahan berlaku? Mendadak, tak sampai 24 jam, Allah terus pelihara. Beriman kepada Allah, banyak tawakal kepada Allah. Semua akan berubah dalam sekelip mata. Akhirnya, mak Nabi Musa pun datang. Dia acara ni menarik, ya. Mak Nabi Musa datang. Tuan-tuan dan perempuan, seorang ibu tengok anaknya dah menggeletar. Kalaulah dia muncul dan bagi tahu juga, kalau dia sambut dengan cara rakus, orang tahu ini mak dia. Ya. Tapi dia kontrol, dia jaga adab-adab dia. Ini penting, ya, menjaga keadaan walaupun tahu bukan semua benda yang kita tahu boleh bagi tahu. Tak. Ya, ada benda yang perlu dirahsiakan. Maka di sinilah dia jaga hati seorang ibu. Saya tahu hati seorang ibu dia bergelora waktu tu, nakkan sangat. Tapi bila dia pergi tu, dikatakan kepadanya, okey, sila bagi. Baby tu, bila dipegang, seorang ibu memegangnya, lalu letak pada dadanya, terus menyusu tanpa menangis, terus menyusu. Firaun cerdik. Nampak tak? Firaun. Dia tengok sampai budak tu dah kenyang. Lepas tu dia kata, adakah kamu ibu dia? Terus. Nampak tak? Firaun. Kalau kita lah. Nasib baik zaman tu tak ada DNA. Ya, kajian DNA. Tak kena dah Musa dengan mak dia. Tak ada. Tapi Allah bagikan dia ilham menjawab. Saya adalah seorang wanita yang tinggal di kawasan yang bersih, pendalaman bersih. Jadi saya makan makanan yang bersih dan semuanya bersih. Dan mungkin disebabkan itu susu saya ni dia suka. Kerana bersihnya dan membawa kepada manfaat. Firaun jadi tak cerdik pula. Betul juga tu kan. Jadi tak cerdik. Jadi hujah itu yang menyebabkan Firaun terima. Dan diisytiharkan bahawa keluarga ni, ya, wanita ini dia sekarang ini di bawah kerajaan negeri, ya, Mesir, dan tidak ada siapa boleh mengganggunya dan pergerakannya akan dikawal oleh pengawal-pengawal raja. Ya, dahsyat kan? Terus kembali Musa kepada maknya. Oleh kerana itu kita kena faham, Musa bukan di bawah didikan Firaun, tetapi Musa di bawah didikan maknya. Lain kan? Itu pasal pemikiran Musa lain, pemikiran Firaun lain. Dan akhirnya, jadi Musa pun duduk di situ, diberi susu pada hari itu, dan maknya dah rasa lega. Ya, bayangkan kalau tidak dia dibunuh, Musa pun dibunuh. Maka akhirnya seorang yang mempunyai perancangan yang teliti lalu mengatakan, wahai Firaun, saya pun ada keluarga. Ya, saya kena balik, kan? Saya tak boleh duduk di sini. Firaun suruh duduk situ. Tapi dia melihat satu benda yang berbahaya. Kalau terbocor rahsia apa semua, lagi berbahaya. Jadi macam ni. Kalau waktu, jadi Firaun arahkan, kalau waktu menyusu, ya, kamu datang.
Dan lepas tu baliklah bersama keluarga kamu. Dan setiap kali menyusu datang dan balik, pergi balik di istana. Dan di situlah Nabi Musa dididik oleh maknya dalam keadaan Masya Allah, ya, di bawah akidah yang sahih, dan kita akan menyaksinya pembesaran dia. Cuma ada satu cerita yang berkaitan dengan Nabi Musa apabila Fir'aun pun nak bermanja-manja juga dengan baby ni. Ya, itu dikaitkan, saya tengok penafsiran di antara Syekh Saleh Utsaimin mengatakan itu cerita Israiliyat. Tapi rasanya tidak bercanggah lah, cuma dia ada perbahasan sedikit. Bila dia nak main baby kan, baby tu dalam bawah macam tu, yang Abdul Ahad tu setahun sampai 2 tahun tu masih lagi, yang ni dah berjalan dah, baby tu masih merangkak. Ya, Fir'aun pun nak rasalah pegang baby, dia pegang-pegang, dan kita tahu janggut Fir'aun ni, ya, bukan macam saya ni, dia janggut diikat-ikat, baby tu pergi tarik janggut dia sampai mengalir mata dia. Janggut kalau kena tarik betul-betul sakit kan, ya. Okey, mengalir matanya, pop, dia tolak baby ni. Aku rasa inilah baby yang akan menjatuhkan kerajaan aku. Subhanallah. Asyah kata, abang, baby kecil, mana tahu apa. Tak, dia kata. Fir'aun ni dia lain tau, cerdik dia tu kadang-kadang berakai, tapi kadang-kadang tak berakai, itulah punca dia. Lalu dikatakan, tak percaya, abang cuba tengok, ya, kita ambil duit emas dan kita letak api, kemana dia pergi? Itu yang dikatakan, yang dikaitkan bila diletak situ, baby ni pergi. Dan tabiat baby, kalau kita agak-agak nak tahu baby tu, dia macam apa, vacuum. Dia main ambil aja apa yang ada kat bawah tu kan. Tu pasal dia ambil, dia masuk mulut, ambil masuk mulut. Itu tabiat baby, ambil masuk mulut. Ya, dia tak buat, dia tak pergi campak ke apa, tak. Dia ambil masuk mulut, ambil masuk mulut. Okey, maka baby ni bila pergi tu, asalnya dikaitkan dalam kisah itu, nak ambil barang duit tu, dinar tu, lalu ditolak tangannya, lalu ambil bara api terus masuk ke mulut. Itu diceritakan. Tapi namun Syekh Saleh Utsaimin mengatakan ada masalah, kerana bila disentuh tu secara automatik orang kan terlepas, panas kan. Bagaimana pula nak masuk ke mulut? Cuma dikaitkan masalah lidah dia untuk berbicara. Kerana Fir'aun perli dia waktu dia dah jadi Nabi. Macam mana kita boleh mengikut Rasul yang nak bicara pun tak berapa elok. Bukan tak berapa elok pasal lorah dia, lahjah dia, tailor dia tu. Tetapi dia macam, apa yang nak sebut ya? Lidah dia macam nak cakap macam mana pun tak tahu. Tapi dia nak sebut perkataan tu, setengah orang tak boleh nak sebut. Lidah pendek. Wallahu a'lam. Nak kata gagap pun tidak. Oleh kerana itu doa yang biasa kita dengar, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu doa Nabi Musa waktu nak berbicara dengan Fir'aun. Dan akhirnya dia tak mampu juga nak berbicara cara baik. Ya Allah, lantikkan Harun sebagai juru bicara dia. Itu dia. Ya, Harun menjadi juru bicara Nabi Musa AS. Okey, jadi kita lihat ya, bagaimana kesudahannya, dan akhirnya Nabi Musa dibesarkan di dalam istana di bawah pengawalan pengawal diraja, dan mak Nabi Musa juga di bawah pengawal diraja. Ini dia kesan orang yang beriman, tawakal kepada Allah. Allah akan pelihara dalam perjalanan hidupnya. Lalu Nabi Musa ditarbiah oleh maknya sendiri sehingga dia besar, dan kita akan saksikan apa berlaku selepas ini. Jadi cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Dan apa yang paling penting dalam kisah ni, tawakal kepada Allah cukup penting untuk menentukan perjalanan hidup kita. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma